kita selalu panggil masalah semayang hormat waktu. Dalam surah ini dia akan solat, dan solat itu hormat waktu. Dan kalau dia junub kan, maka dia hanya boleh membaca surah Al-Fatihah saja dalam semayang dia. Dia tak boleh baca surah lain, sebab surah lain itu sunat. Surah Fatihah itu wajib. Surah Fatihah sahaja yang darurat untuk dibaca, maka dia boleh baca. Surah lain tak boleh baca. Dalam masalah faqidut tahurain. Pendapat yang muktamad dia, qaul jadid, iaitu dia kena qada, dia kena semayang juga seperti yang dia ada, dan dia kena qada. Lagi? Yundabu lahul fi'lu wa yajibu alaihi al-qada. Dia kena apa? Dia tidak wajib semayang. Kalau tanah tak ada, air tak ada, tanah tak ada, tak payah semayang. Bila berpeluang untuk tayamum ataupun wuduk, barulah qada solat yang tertinggal tersebut. Faham? Seterusnya. Faham? Pendapat yang kedua, dia haram semayang, tetapi wajib qada dengan wuduk ataupun tayamum. Nombor 3, wajib semayang segera dan tak perlu qada. Lagi? Jadi ada 4 pendapat dalam masalah. Ada 1 pendapat jadid, 3 qaul qadim. Pendapat jadid qada dan juga wajib buat segera, sekarang. Pendapat yang kedua, pendapat yang qadim yang pertama adalah apa? Disunatkan sahaja. Pendapat yang kedua, dia tak boleh semayang tapi wajib qada. Pendapat yang ketiga, dia wajib semayang tapi tak perlu qada. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Disunatkan sahaja. Disunatkan apa? Disunatkan semayang, tapi wajib qada. Mazhab Hanafi dalam masalah ni tak boleh semayang, tapi wajib qada. Faham? Mazhab Hanafi ni kalau air tak ada, tanah tak ada, tak payah semayang. Faham? Qada. Sebab itu mungkin dalam situasi mereka berdepan dengan surah tersekat dalam jam, air tak ada, nak tayamum pun tak ada, dia tak semayang. Faham? Dalam mazhab Hanafi, kalau semayang berdosa. Faham tak? Seperti mana qaul yang kedua dalam qaul qadim. Faham? Semayang tu berdosa, haram. Dia punya hujah dia, ketika itu kan dia ni air tak ada, tanah pun tak ada, dia semayang dalam keadaan berhadas. Semayang dalam keadaan berhadas ni haram. Faham? Semayang dalam keadaan berhadas ni haram. Maka kalau macam tu dia tak payah semayang lah. Dia tak payah semayang. Kenapa pula tak payah semayang? Sebab dia diuzurkan tak semayang waktu tu. Kerana apa? Dia tidak ada alat untuk bersuci. Begitu. Faham? Dalam mazhab Syafi'i kita sangat berpegang kepada kaedah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Selagi boleh buat. Dia memang tak boleh ambil wuduk, tak boleh tayamum, tapi dia boleh tak melakukan gerakan semayang? Boleh. Boleh tak baca? Boleh. Maka dia buat sekadar yang dia boleh lakukan. Faham? Kita memang sangat mempraktikkan kaedah ni. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, kalau satu orang dia tidak mendapati air yang cukup untuk wuduk, dalam mazhab Syafi'i perlu buat apa? Dia perlu guna juga air tersebut sekadar yang boleh, yang cukup. Yang baki itu disudahkan dengan tayamum.
Dalam mazhab Hanafi, bas. Kalau air yang ada tu tak cukup nak membasuh semua anggota, tak payah ambil wuduk. Terus pindah kepada tayamum. Nampak tak? Di situ pun kita dah faham kenapa wujud perbezaan antara kita dan mereka, kerana asal ataupun faksi yang berpijak itu berbeza. Faham? Faksi yang berpijak tu berbeza. Okey? Dan qaul yang terakhir tu adalah ikhtiar Imam Nawawi. Apa ikhtiar Imam Nawawi? Bagi Imam Nawawi, semua semayang hormat waktu tidak perlu diqada. Imam Nawawi, semua semayang yang kita buat dalam keadaan ada khalal, kita hanya boleh buat sekadar itu saja. Misalnya sekadar dalam keadaan tidak ada wuduk dan tak ada tayamum, tapi itu sahaja yang mukallaf mampu lakukan, dia solat, dia sempurnakan yang dia boleh buat dan dia tak perlu qada. Baca. Nanti baca dia punya kaedah dia, tulis dia punya dhabit Imam Nawawi punya. Buka dalam apa ni, Taqrirat Sadidah. Kullu salatin yajibu ada'uha ma'a khalalin la tajibu i'adatuha. Tengok lafaz dia. Dalam syarah ada. Apa lafaz dia? Itu nisbah Ibn Imam Nawawi. Itu perkataan dia. Ingat tu perkataan. Kullu salatin wajaba fi'luha ma'a khalalin fil waqti ma'a khalalin la yajibu. Itulah ikhtiar Imam Nawawi. Di sisi Imam Nawawi, semua solat yang dikerjakan dengan tayamum yang perlu qada semula, menurut pendapat yang rajih, di sisi Imam Nawawi tak payah qada. Faham? Semua yang kita dah belajar sebelum ni. Apa-apa tayamum yang memerlukan qada semula kan? Seperti tayamum kerana sejuk, kena qada semula. Maka di sisi Imam Nawawi, solat tersebut tidak perlu dia qada. Baca. Ini antara lagi perkara ataupun situasi yang di dalamnya perlu qada sembahyang. Faham? Dah berapa dah yang kita dah baca, ini tambahan lagi. Apa dia? Mengqadakan oleh orang yang mukim dan bertayamum kerana keadaan air, tidak musafir, melainkan orang musafir yang asli bisafarihi. Asli bisafarihi. Orang yang asli bisafarihi. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dia sebut antara surah orang yang mana dia solat dengan tayamum dan solat itu perlu diqada ialah apabila dia bertayamum dalam keadaan dia itu asli bisafar. Faham? Maka dia solat dengan tayamum tersebut dan solat tersebut perlu diqada. Faham? Ini keterangan dia dalam Minhaj. Di sini Imam Nawawi telah sebut, dia kata kalau satu orang tu muqim bertayamum, maka solat perlu diqada. Kalau musafir bertayamum, solat tidak perlu diqada. Beliau jadikan dia seperti kaedah, seperti dhabit. Tetapi ulama syarahkan perkataan ini. Sebenarnya ayat yang lebih tepat dan lebih umum adalah kita kata begini: semua orang yang bertayamum di tempat yang biasanya ada air, maka solat perlu diqada. Semua orang yang bertayamum di tempat yang biasanya tak ada air, maka solat tidak perlu diqada. Faham? Kullu man tayammama fi makanin yaghlibu fihi wujudil ma' yu'idu. Faham? As-salata.
kullu man tayammama fi makanin la yaghlibu fihi wujudul ma' la yu'idu. Faham? Itu sebenarnya. Perkataan muqim itu sebenarnya mewakili kepada apa? Orang yang bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Sebab biasanya orang tinggal di tempat yang ada air. Faham? Mana ada orang cari tempat tinggal tempat tu tak ada air? Jenuh lah. Dia akan pindah cari tempat lain sehingga tempat yang mudah diperoleh air. Sebab itu ditakbirkan dengan perkataan muqim. Faham? Jadi sebab itu musafir sama juga. Dia musafir, dia lalu kawasan-kawasan yang biasanya tak ada air. Faham? Sebab itu dia kena tayamum. Kalaulah orang musafir, contohnya kita musafir, kita masuk bandar, masuk kampung, tiba-tiba kita perlu kepada tayamum. Sedangkan kampung yang kita masuk yang tak ada air tu ialah kampung penempatan yang biasanya ada air, cuma kebetulan waktu tak ada air. Walaupun dia musafir, walaupun dia tayamum, dia tetap kena ulang balik solat dia. Sebab itu perkataan musafir itu tidak tepat. Faham? Digunakan perkataan musafir itu hanya atas dasar ghalib. Ghalibnya bila musafir dia akan berada di tempat yang biasanya tak ada air. Sebab itu dalam kitab lain dia terus tukar perkataan. Dia tak guna perkataan muqim dan dia tak guna perkataan musafir, dia guna perkataan yang saya sebutkan tadi. Faham? Seterusnya, ومن تيمم لبرد قضى أو لمرض dia dah mula dah kira. Wa man tayammama li bardin qadha fil azhari. Muqabil azhar kata tak perlu qadha, dan itulah ikhtiar Imam An-Nawawi. Tak apalah kalau orang tu beramal pun dia beramal dengan muqabil azhar ataupun dia beramal dengan ikhtiar Imam Nawawi. Kemudian أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في أكل ولا ساتر فلا. faham? Kalau dia bertayamum kerana sakit yang menghalang daripada boleh guna air mutlaqan. Mutlaqan tu maksudnya di seluruh anggota, fi jamil a'dha. Ataupun pada anggota dan dia ada sakit. Ataupun pada anggota dan tak ada letak satir, maka pun sama tak perlu qadha. Yang ada qadha ni ialah bila ada satir. Itu pun ada tafsir. Satir kat mana, dia letak macam mana. Seterusnya, إلا أن يكون بجلده دم كثير وإن كان ساتر لم يقضي في الأظهر wa in kana satirun lam yaqdi fil azhari in wudi'a ala tuhrin. Faham? Lagi? Wajib nazum. Dah sebut dah sebelum ni, wajib ditanggalkan. Kalau tak boleh tanggal, wa in ta'azzara ay an-naz'u qada 'ala al-mashhur. Ada khilaf muqabil masyhur kata kalau dia letak balutan itu dalam keadaan tidak suci, pendapat yang masyhurnya kena qada. Muqabil masyhur kata apa? Tak perlu qada, dan itu dah ikhtiar Al-Imam Nawawi juga. Seterusnya, dia tak sebut tu dalam matan ni, dalam syarah ada. Dan Imam Muzani pun pendapat begitu. Baca yang Imam Muzani tu. Imam Muzani sama. Dan dalam masalah yang balutan itu di atas anggota tayamum, baca tu qada 'ala al-mashhuri القضاء على المشهور انتفاء شبهه حينئذ بالكفر والثاني لا يقضي العذر والخلاف في القسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل التيمم فإن كان على محله قضى قطعا بنقص البدل والمبدل جزم به في أصل الروضة ونقله في شرح المهذب كرافي عن جماعة ثم قال لا الجمهور يقتضي أنه لا فرق. Maknanya khilaf yang kata kena qada ke tak kena qada ke kalau letak dalam keadaan tidak suci tu, khilaf ini adalah apabila dia letak itu bukan pada anggota tayamum. Kalau balutan itu dia letak dalam anggota tayamum, maka tidak ada khilaf secara qada. Maksudnya di kalangan ashab tidak ada khilaf secara
qat'i. Tetapi di hujung tadi dia kata apa? Itlaqul jumhur. يقتضي أنه لا فرق. Tetapi ketika membahaskan ini, ulama Syafi'i tak ada bagi tambih pun bahawasanya khilaf ini hanya merujuk kepada selain daripada anggota tayamum. Jadi daripada situ zahirnya tak ada beza sama ada balutan itu di atas anggota tayamum ataupun bukan pada anggota tayamum. Tetap kita kata masalah ini ada khilaf, adakah perlu qada balik ataupun tak perlu qada balik. Habis lepas ni bab apa? Bab haid. Lepas ni bab haid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan? Duduk. Jadi cuba perhatikan apakah khilaf yang ada dalam bab ini. Ada berapa khilaf, jenis-jenis khilaf, maratibul khilaf, dalil, itu semua masuk periksa lah. Faham? Ada berapa qaul dalam masalah. Contohnya soalan ni lah, sebutkan ataupun bagi dalil bagi masalah berikut. Faham? Bagi syarat-syarat masalah sekian-sekian, apa syarat-syarat dia. Ataupun soalan ni syarahkan ibarat ini. Itu senang lah, buat ibarat syarah. Faham? Dan muqaddimah minhaj pun, apa keterangan yang telah dan pernah disebutkan dalam muqaddimah tersebut, maka sama juga. Mungkin dalam bentuk riwayat hidup ke, mungkin dalam bentuk apa-apalah. Faham? Dia punya kaedah dia, semua benda yang diterangkan dalam kelas layak masuk periksa. Ada soalan? Tak ada soalan, tayamum. Kau dah faham dah? Malam saya suruh buat khulasah kan, tentang perkara yang membatalkan tayamum. Apa dia soalan? Qada ala fil azhari. Dia tak nak guna air. Sebab dia tak nak guna air. Tak faham soalan apa? Dia tak nak guna air. Kenapa tak nak guna air? Maksudnya air panas ada, tapi kalau guna air panas tu maksudnya sejuk kan. Lepas guna air panas pun dia akan rasa sejuk. Adakah ini yang dimaksudkan? Adakah ini dimaksudkan? Ini dimaksudkan dengan apa? Tayamum kerana sejuk. Atau ini dimaksudkan kena qada? Kalau apakah yang dimaksudkan tayamum kerana sejuk, saya dah terangkan lah. Ada 3 syarat. Saya terang dalam gelar. Ada 3 syarat boleh tayamum kerana sejuk. Itu pun masuk periksa juga. Bil quwah lah. Bil quwah tu maksudnya ada potensi, boleh masuk. Bil fi'il tak tahulah masuk ke tak masuk kan. Bukan saya ada sebut ke 3 syarat tayamum dengan sejuk? Tak ada sebut? Tak ada. Bukan mujarrad sejuk. Rasa sejuk lah, tayamum lah. Kan dia ada syarat dia. Cukup syarat tu baru dia boleh tayamum kerana sejuk. Dan barulah ada khilaf
dia kena qada balik tak ataupun tak. Kalau dia tayamum kerana sejuk tapi yang tak cukup syarat, itu jelas dia kena qada tanpa khilaf. Maksudnya dia tayamum tak cukup syarat, dia kira sembahyang tak buat apalah, tayamum pun tak, guna air pun tak. Ini setelah kita setuju dia telah menyempurnakan syarat-syarat tayamum kerana sejuk. Soalannya, apakah syarat-syarat tayamum kerana sejuk? Dalam Umdatul Salik kamu dah belajar. Dalam Salik disebut dua syarat. Dalam Umdatul Qari ada sebut. Dalam Muqaddimah Hadramiyah sebut 3 syarat. Baca Muqaddimah Hadramiyah. Sebelum masuk apa tu? Syarat-syarat tayamum ke apa? Baca. Ataupun sebelum masuk rukun tayamum. Kerana sejuk. Qada dia sebut tu. Duduk. Nampak? Tu hafal tu. Dia punya lafaz Arab dia. Tayamum kerana sejuk. ويقضي وجوبا أيضا إذا تيمم للبر أو في السفر بندرة فضل ما يسخن به الماء. Linudrati tu dalam matan. Matan. ويقضي إذا تيمم للبر. Bas. Macam tu je. Ada sebelum tu. ولا يتيمم للبر إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ولم يجد ما يسخن به الماء Okey. وخاف على منفعته أو حدوث الشيء المذكور. Faham ni syarat dia. 3. Jadi tidak boleh bertayamum kerana sejuk kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, idza lam tanfa' tadfi'atu 'udhuin. Apa maksud? Ini takbir yang digunakan oleh matan muqaddimah. Dalam kitab Umdah dia guna takbir lain sikit. Apa dia? Apabila tadfi'ah ni maksudnya memanaskan badan itu tidak memberi faedah. Panaskan badan ni maksudnya dia lepas dia ambil wuduk dengan air sejuk tu, dia pakai gebar ke, dia tutup dengan baju sejuk ke, faham tak? Dia panaskan pakai api ke, unggun ke, heater ke, tak ada faedah. Maknanya kalau dah sejuk nanti dia akan sakit, walaupun lepas tu dia heaterkan badan dia. Faham? Itu maksud tadfi'atu udhuin, tidak memberi faedah apa-apa. Kalau dah kena air, tadfi'ah tak beri faedah apa-apa. Dalam kitab Umdah dia guna perkataan apabila dia tidak mempunyai peralatan untuk menghabakan badan dia. Tak ada. Tak ada baju sejuk, tak ada gebar, tak ada api nak panaskan, tak ada heater. Kalau contohnya kita keluar musim sejuk kan kat Pakistan, jadi dia ada heater tu. Lepas ambil wudu tu kita heater elektrik lah. Faham? Kalau orang putih kan dibakar. Jadi duduk depan unggun tu. Itu dia akan memberi faedah memanaskan badan kan. Misalnya sama ada pemanas tu tak ada langsung ataupun ada tapi tak ada faedah. Untuk apa? Menghilangkan kesan daripada sejuk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tidak ada ma yusakhinu bihil ma'. Tidak ada peralatan pekakas untuk memanaskan air. Tak ada. Elektrik tak ada. Nak bakar tak ada kayu ataupun tak ada gas, tak ada pancis. Tak adalah. Ma yusakhinu bihil ma' tu tak ada. Faham? Apa-apalah alat yang boleh berperanan memanaskan air. Nombor 3 syarat dia, dengan sebab kena air itu dia takut, faham, akan mendatangkan rosak
fungsi dia punya apa? Dia punya manfaat wudu dia. Faham? Ataupun meninggalkan syain fahish, parut seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Maknanya penggunaan air itu boleh memudaratkan tubuh, bukan sekadar sejuk je. Oh dia ni malas lah. Kasih talih pun tak mandi, padahal tak sejuk sangat kan pagi. Kalau pergi Cameron Highland lagilah sekadar sejuk, tapi sejuk tu tak adalah sampai memudaratkan tubuh, tak adalah sampai merosakkan manfaat wudu. Maka itu tak boleh. Faham? Dia tak boleh menjadikan itu alasan untuk dia tayamum. Dia tetap kena lawan juga sejuk tu dan wudu. Faham? Belum lagi sampai tahap boleh apa? Boleh tayamum. Setelah 3 syarat ni cukup, barulah dia boleh tayamum. Setelah itu pun, faham? Setelah itu pun dia tetap kena qada balik solat dia menurut pendapat yang azhar. Illat dia kena qada linudrati, faham? Kerana uzur tadi uzur yang nadir. Dia ada kaedah dalam fiqh, an-nadiru kal ma'dum. Benda yang nadir kita kira macam tak ada. Apa maksud kita kira macam tak ada? Kita tak ambil iktibar uzur tersebut, tetap kita kira dia ni macam tak ada uzur. So bila dia macam tak ada uzur, maka dia perlu qada balik solat tersebut. Bukan sejuk tu nadir, sejuk tak nadir, tapi keadaan tak ada heater, keadaan tak ada pemanas, itu benda tu yang nadir. Faham? Habis. Ada soalan lain? Haid tadi panjang pula. 55 kan habis kelas. Ustaz, okey. Boleh? Orang dia tahan. Ustaz Senor dia. Satu orang ditahan, Orang dia